Pembangkang kecewa isu lepaskan Zahid ditutup di Parlimen. Muda tinggalkan kerajaan, ini yang berlaku kepada Syed Saddiq. Panas, Anwar melangkaui bidang kuasa Speaker Dewan Rakyat. Disuruh kosongkan kerusi lepas keluar kerajaan, ini reaksi Syed Saddiq. Penjelasan, pencerahan, adakah dengan membenarkan macam membentangkan usul selepas daripada ini bermakna usul 18.1 macam diterima? Tidak. Saya akan memberi ruang Tidak, macam untuk mana dia boleh bercakap bahas? sekali. Bukan soal bentang. Saya akan beri ruang apa juga yang dia nak sebut, dia sebut selepas PM. Ya, usul diterima atau tidak? Bukan. Saya nak bagi ruang dia bercakap. Tidak diterima, Kota macam mana Baru, nak Kota bahas? Baru, Kota Secara Baru, rasmi saya usul ikut. kalau Please. usul tak Please. diterima, macam mana nak Saya bahas? akan Pembangkang kecewa apabila Speaker Dewan Rakyat Johari Abdul akhirnya tidak memberi ruang untuk mereka membangkitkan usul tergempar yang ingin dibawa Ahli Parlimen Machang, Wan Ahmad Faisal, Wan Ahmad Kamal. Menurut Ahli Parlimen Arau, Syahidan Kasim, Johari pada awalnya berjanji akan memberi ruang kepada mereka membangkitkan perkara itu selepas Perdana Menteri Anwar Ibrahim membentangkan kajian separuh penggal KSP Rancangan Malaysia ke-12 atau RMK-12 di Dewan Rakyat. Lepas Perdana Menteri habis bentang RMK-12, mesyuarat terus ditangguh secara tergesa-gesa bagaikan ada arahan baru. Speaker menangguhkan sidang tergesa-gesa. Kita akan bawa lagi satu usul tergempar kepada Speaker kerana mungkin janji. Kita tahu kerajaan Madani banyak berbohong. Tiba-tiba kami tak dibenarkan bawa usul, katanya pada sidang media di lobi Parlimen. Pagi ini sidang khas Parlimen kecoh apabila Ahli Parlimen Pembangkang mempersoalkan tindakan Johari menolak usul tergempar yang ingin dibawa Wan Ahmad Faisal berhubung timbalan Perdana Menteri Ahmad Zahid Habibie yang dibebas tanpa dilepaskan atau DNAA daripada 47 pertuduhan pecah amanah, rasuah dan pengubahan wang haram ke atasnya. Bagi meredakan tekanan, Johari memberi penjelasan berhubung keputusannya dan berkata pembangkang akan diberi ruang untuk membangkitkan perkara itu selepas pembentangan Anwar. Ia selepas Ketua Whip Perikatan Nasional Taqiyuddin Hassan mempersoal tindakan Johari enggan melayan peraturan mesyuarat yang dibangkitkan mereka. Ahli Parlimen Kota Baru itu berkata dia membangkitkan isu tersebut sebelum sidang bermula memandangkan tiada perbahasan untuk sidang kali ini. Dia berkata selaku individu yang pernah menjadi menteri yang menjaga perjalanan Parlimen, dia sedar waktu itu adalah masa yang sesuai. Hari ini persidangan khas, jadi masa yang tepat pada pandangan kami adalah sebelum urusan Parlimen dimulakan. Tapi malangnya apa yang kami bawa tidak dipersetujui, diperkenan oleh Yang Berhormat Speaker, katanya. Assalamualaikum, Tachehau, Vanakkam. Hai semua. Saya Ahli Parlimen Muar dari Muda telah membuat keputusan selepas berbincang dengan parti untuk menjadi pembangkang third force dan tidak bersama dengan kerajaan hari ini. Pemuda PKR AMK menggesa Ahli Parlimen Muar, Syed Saddiq Syed Abdul Rahman mengosongkan kerusi parlimennya berikutan keputusan meninggalkan blok kerajaan di Parlimen hari ini. Ketua Penerangan AMK Haziq Asfar Ishak berkata, ini kerana muda memenangi kerusi parlimen tersebut dengan sokongan Pakatan Harapan. Umum mengetahui kerusi parlimen Muar yang dibenangi olehnya disumbang oleh kekuatan sokongan, jentera dan pengaruh dari Pakatan Harapan yang memeterai Electoral Pact atau kerjasama pilihan raya dengan Parti Muda. Kegagalan beliau mengosongkan kerusi adalah tindakan mencuri kerusi Parlimen Muar dengan menjadikannya sebagai third force serta satu peingkaran terhadap mandat rakyat di Parlimen Muar yang memilih Parti Muda sebagai Electoral Pact bersama Pakatan Harapan, ujarnya. Terdahulu Syed Saddiq mengumumkan keluar daripada blok kerajaan dan menyatakan akan berada di blok pembangkang sebagai kuasa ketiga. Keputusan itu telah disampaikan kepada Speaker Dewan Rakyat Johari Abdul. Langkah itu bagaimanapun tidak melanggar undang-undang anti lompat parti, memandangkan muda bertanding atas tiket sendiri dan bukannya Pakatan Harapan pada pilihan raya umum lalu. Dalam pada itu, Haziq turut menggesa Syed Saddiq mengikut jejak langkah pemimpin veteran UMNO Syarif Samad yang mengosongkan kerusi Parlimen Johor Bahru pada 1988. Pada tahun tersebut, Syahrir meletakkan jawatan sebagai ahli parlimen selepas dipecat daripada UMNO menyebabkan pilihan raya kecil diadakan. Kerusi itu kemudiannya dibenangi Syahrir sebagai calon bebas. Syed Saddiq digesa melakukan perkara yang sama, katanya. Pada 1990, 2 tahun selepas Syahrir mengosongkan kerusi Parlimen Johor Bahru, kerajaan ketika itu meminda Perlembagaan Persekutuan untuk menghalang ahli parlimen yang meletak jawatan daripada bertanding dalam pilihan raya selama 5 tahun. Bagaimanapun peraturan itu dibatalkan tahun lepas susulan pengubalan undang-undang anti lompat parti. Tindakan muda menarik balik sokongan terhadap kerajaan sekaligus menyebabkan kerajaan kurang satu kerusi untuk membentuk majoriti 2/3 di Parlimen. Muda membuat keputusan itu sebagai protes terhadap tindakan pendakwa raya memohon timbalan Perdana Menteri Ahmad Zahid Habibie dilepas tanpa dibebaskan atau DNAA atas 47 pertuduhan rasuah, salah guna kuasa dan pengubahan wang haram di mahkamah.
Bagaimanapun, Muda berkata parti itu tetap komited untuk menyokong usaha kerajaan dalam melaksanakan agenda reformasi institusi yang memerlukan undi 2/3 di Dewan Rakyat. Sementara itu, seorang ketua Pemuda Amanah menyuarakan pendapat berbeza dengan pemuda PKR mengenai gesaan agar Syed Saddiq mengosongkan Parlimen MUA. Bagi Exco Pemuda Amanah, Fadli Umar Aminul Huda, cukuplah Syed Saddiq tidak lagi berada dalam blok kerajaan. Tiada lagi pilihan raya kecil. Anak muda sudah muak. Anak muda sudah penat dengan perangai ahli politik yang gilakan kuasa. Enough is enough, katanya, yang menyifatkan muda sebagai lupa daratan. Semoga episod Ngeri bersama sebuah parti yang lupa daratan yang menunggang anak muda ini menjadi pengajaran penting buat kita semua, khususnya dalam Parti Amanah Negara, katanya. Perdana Menteri Anwar Ibrahim telah melangkaui bidang kuasa Speaker Dewan Rakyat dengan membuat kenyataan akan membahaskan keputusan pelepasan tanpa pembebasan DNAA Timbalan Perdana Menteri Ahmad Zahid Hamidi di Parlimen, kata pemimpin Perikatan Nasional. Kuasa untuk memutuskan sebarang usul untuk membahaskan sesuatu perkara terletak pada Speaker Dewan Rakyat, kata Ketua Whip Perikatan Nasional Taqiyuddin Hassan. Di sini jelas bahawa Perdana Menteri telah membuat kenyataan yang melampaui bidang kuasa dan peranannya sebagai Ketua Majlis dengan mendahului keputusan yang sepatutnya dibuat oleh Yang di-Pertua Dewan, kata Taqiyuddin dalam satu kenyataan. Tambah bekas Menteri Undang-Undang itu, kes berkenaan perlu dibahaskan di Parlimen kerana ia memberi kesan kepada banyak perkara termasuk badan kehakiman serta imej dan integriti kerajaan. Kata pemimpin PAS itu lagi, ketidakpuasan hati dan respon negatif orang ramai terhadap keputusan kes berkenaan membuktikan lagi betapa pentingnya ia dibahaskan di Dewan Rakyat. Taqiyuddin menjelaskan tiada isu subjudis dalam kes ini kerana mahkamah telah pun memberikan DNAA kepada Zahid. Dia berkata alasan Anwar bahawa pegawai negara bukan menteri atau ahli parlimen juga tidak boleh diterima. Selama ini segala isu perundangan termasuk yang dibangkitkan di Parlimen oleh Perdana Menteri sendiri dan partinya semasa berada di pihak pembangkang dahulu dapat dijawab, malah diberikan penerangan yang jelas oleh menteri-menteri yang berkaitan termasuk kes mahkamah melibatkan isu 1MDB dan seumpamanya, katanya. Perikatan Nasional percaya keputusan kes Zahid mesti dibahaskan di Parlimen kerana persepsi negatif rakyat terhadap keputusan kes itu kerana ia berkait rapat dengan soal integriti Jabatan Pegawai Negara dan Kerajaan. Justru Perikatan Nasional menyeru dan mengharapkan agar Yang di-Pertua Dewan Rakyat akan membuat petua yang dihormati berkaitan perkara ini berdasarkan peraturan dan undang-undang yang ada secara adil saksama tanpa getar dan memihak serta tidak tunduk kepada desakan mana-mana pihak termasuk kerajaan, kata Taqiyuddin. Anwar sebelum ini berkata, Parlimen bukanlah tempat untuk membahaskan DNAA yang diberikan kepada Zahid kerana terdapat pengasingan kuasa antara tiga cabang kerajaan, eksekutif, badan perundangan dan badan kehakiman. Selepas pilihan raya, apa yang dijanjikan sebelum pilihan raya ke selepas pilihan raya berbeza. Bagaikan langit dan bumi. Dulu kata nak penjarakan, kini angkat, bebaskan, gugurkan kes-kes rasuah. Dulu kata nak bawa reforms, kini batu nisankan reforms. So jikalau saya perlu kosongkan kerusi kerana ingin lawan rasuah, saya cadangkan belilah cermin bagi ahli parlimen ataupun menteri yang katakan perkara tersebut. Ahli Parlimen MUA Syed Saddiq Syed Abdul Rahman enggan tunduk kepada desakan agar dia mengosongkan kerusi parlimen itu selepas mengumumkan keluar daripada blok kerajaan hari ini. Presiden muda itu berkata, bukan dia yang mengkhianati janji kepada pengundi pada pilihan raya umum ke-15 lalu. Apa platform yang kita berjuang? Sebelum PRU, kita kata takkan gugurkan rasuah, akan lawan rasuah, akan bawa reforms atau pembaharuan. Apa yang dijanjikan sebelum PRU dengan lepas PRU bagai langit dan bumi, katanya semasa bercakap dalam siaran langsung di media sosial bagi mengulas gesaan agar dia meletakkan jawatan sebagai ahli parlimen. Syed Saddiq berkata Pakatan Harapan sebelum ini berikrar mahu mengheret Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi ke muka pengadilan kerana dakwaan rasuah, namun kini menarik balik pertuduhan terhadapnya. Dia juga berkata reformasi yang dijanjikan Pakatan Harapan kini telah dibatu nisankan. Jikalau saya perlu kosongkan kerusi kerana ingin lawan rasuah, saya cadang beli cermin untuk ahli parlimen atau menteri yang kata perkara tersebut. Kalian semua perlu kosongkan kerusi juga. Sejak bila kamu dipilih untuk gugurkan rasuah? Adakah kamu sedia untuk kosongkan kerusi juga? Katanya. Terdahulu, ahli parlimen MUA itu mengumumkan keluar daripada blok kerajaan sebagai membantah pihak pendakwaan yang menarik balik pertuduhan terhadap timbalan Perdana Menteri Ahmad Zahid Hamidi dalam kes rasuah Yayasan Akal Budi. Sementara itu, dalam siaran langsung tersebut, Syed Saddiq membangkitkan keraguan terhadap penjelasan kerajaan bahawa Jabatan Pegawai Negara telah bertindak secara bebas dalam menarik balik pertuduhan terhadap timbalan Perdana Menteri itu.